Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti studi kuliah kita secara fizikal dan juga online. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi dalam siri kelas kuliah yang dibawakan khas oleh Pertubuhan Quran Daily Malaysia dan disiarkan di page-page yang berkaitan, yang membahaskan tentang amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari-hari. Sebelum daripada ini, kita dah baca beberapa sunnah dan banyak dah sunnah yang kita baca. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang hidup di atas petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat sememangnya mesti kita menjadikan teladan dalam kehidupan kita secara umumnya dan dalam ibadat kita secara khususnya adalah berpandu kepada teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda adalah utusan Allah kepada kita dan petunjuk baginda adalah jalan yang paling utama ataupun yang jalan satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu keutamaan bagi kita sebagai umat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam masa yang sama, kita tak akan dapat ikut sunnah kalau kita tak kenal dan kita tak tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan untuk kita tahu bagaimana perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah dengan kita mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita lakukan. Dan inilah juga yang kita baca, tulisan yang telah mengumpulkan hadis-hadis ataupun amalan-amalan sunnah yang telah sabit daripada hadis yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanpa melengahkan masa, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita meneruskan bacaan kita dalam bab sunnah-sunnah yang tidak terkait dengan waktu, sunnah-sunnah yang tidak berwaktu. Maknanya boleh jadi bila-bila masa, apa jua yang berlaku, sebab tu ada, so kita beramal dengan sunnah tersebut. Baik, sunnah yang ke-10, disunnahkan berjabat tangan sambil mengucapkan salam ketika bertemu. Disunnahkan berjabat tangan sambil mengucapkan salam ketika bertemu. Para sahabat mengamalkan ini. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Qatadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku berkata kepada Anas radhiyallahu anhu, apakah para sahabat biasa berjabat tangan? Kata dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu jawab, iya. Berarti zaman Nabi, sahabat-sahabat dulu, mereka kalau jumpa dengan sama-sama mereka, dia jumpa, dia salam. Nah, dia jumpa, Assalamualaikum, salam, jabat tangan. So, itu satu sunnah. Yang ke-11, jadi bila kita jumpa siapa-siapa, dahulukan dengan Assalamualaikum, jabat tangan. Assalamualaikum saja pun okey. Tapi kalau kita jabat tangan, lagi okey. Terutamanya kalau kita lama dah tak jumpa, mesti jabat tangan. Yang ke-11, disunnahkan tersenyum dan menunjukkan wajah yang ceria ketika bertemu.
Hal ini sebagaimana hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, janganlah engkau menyepelekan kebaikan. Apa menyepelekan ni maknanya meremehkan kebaikan. Jangan pandang rendah kepada kebaikan. Jangan pandang eleh kebaikan itu pun nak kira. Walaupun hanya sekadar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Maka dalam hadis ni ada dua perkara yang saya nak tekankan. Pertama, zahir hadis ni menunjukkan bahawa bertemu dengan saudara dengan wajah yang berseri adalah satu sunnah. Adalah satu sunnah. Ini sama seperti tajuk bab yang kita baca. Perkara yang kedua saya nak sebut ialah dalam hadis yang sama Nabi SAW kata jangan engkau memandang ringan, meremehkan, memandang enteng dengan kebaikan. Memandang enteng kebaikan. Walaupun hanya sekadar bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri. Yang ni isu dia kita sebut tadi. Yang pertama ni, yang kuning ni, jangan engkau meremehkan kebaikan. Menunjukkan bahawa tuan-tuan, Allah ni antara keadilan dia, dia maha adil dalam menghukum dan juga maha adil dalam membalas atau memberi ganjaran. Macam mana contoh? Okay. Hak adil dalam hukum memang Allah adil dalam menghukum. Man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha illa mithluha. Siapa yang datang bawa keburukan, dia tidak akan diazab, dihukum melainkan dengan seumpama dengan keburukan tersebut. Setimpal. Kalau dalam kebaikan pula macam mana? Mana hadis ni menunjukkan kalau seorang tu datang bawa kebaikan, walaupun kebaikan itu sekadar jumpa dengan kawan senyum, maka Allah akan nilai kebaikan tersebut. Bererti jangan pandang rendah kepada amal soleh. Kalau ni bagi contoh, banyak lagi contoh amalan-amalan lain. Jangan pernah. Sebab tu dalam agama ni Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan mensia-siakan amalan orang yang berbuat baik. Walaupun sekecil-kecil sekadar bertemu dengan kawan senyum, ni pun dikira pahala di sisi Allah. Apatah lagi pada amalan-amalan yang lebih daripada itu. Jadi jangan memandang remeh kepada kebaikan. Samalah juga kita kata bab lain daripada sunnah. Walaupun hadis ni berkaitan dengan bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri, kita kata tolonglah jangan pandang remeh kepada sunnah. Walaupun sekadar makan tangan kanan, kita kata masuk tandas kaki kiri, tidur mengiring belah kanan, jumpa kawan cepat Assalamualaikum, senyum saja pun Allah Ta'ala dah nilai dengan sebenar-benarnya. Nabi kata jangan pandang remeh kepada kebaikan, walaupun sekadar bertemu dengan kawan kamu dengan wajah yang berseri. Berarti senyuman itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia tolong pula kawan dia, dia bantu pula kawan dia, dia selamatkan kawan dia yang kesusahan, yang dalam bahaya, dia permudahkan urusan kawan dia yang susah, yang ni lagilah banyak pahala dia. Okay. Dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi dia diberi pahala sedekah bila kita senyum kepada saudara kita. Inilah indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disunnahkan berkata-kata baik dan ia termasuk sedekah. Disunnahkan berkata-kata dengan baik dan ia termasuk sedekah. Hal ini hendaknya dilakukan baik ketika bertemu, berkumpul atau keadaan apapun.
Kerana berkata-kata baik adalah sunnah dan dia termasuk sedekah. Ingat, jadi bertemu dengan saudara wajah ceria, dia dapat satu pahala. Bercakap baik pula dengan dia, waktu jumpa cakap apa khabar, lemah lembut, tak menyakitkan hati dia, itu juga kita mendapatkan pahala sedekah. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wal kalimatut thayyibatu sadaqah. Wal kalimut thayyibu sadaqah, dan kalimah yang baik itu adalah sedekah. Juga hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang neraka. Baginda berpaling dan kembali kemudian bersabda, lindungilah diri kalian dari api neraka. Lalu baginda berpaling lagi dan kembali, sehingga kami menyangka bahawa baginda melihat api neraka itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Barang siapa yang tidak memilikinya, maka dengan kata-kata yang baik. Jadi kata-kata yang baik ni nilai dia pahala rupanya. Jadi kalau kita tegur kawan kita, dia instead sedih dia tu, bila kita tegur jadi ceria, maka itu sedekah kita bagi dia. Kita bagi semangat, kita bagi kata-kata yang baik. Orang yang tengah rusi, orang tengah bimbang, kita damaikan kebimbangan dia. Maka kita ibarat memberikan pahala sedekah, ataupun kita ibarat menerima pahala sedekah. Ya. Okey. Kalau kita boleh bantu dengan harta, bantu. Tak boleh bantu dengan harta, bantulah dengan perkataan yang baik. Pak Nabi kata, selamatkan diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Kalau tak ada apa, cakap yang baik tu dikira pahala sedekah dia juga. Banyak manusia yang mengeluarkan kata-kata baik. Andai mereka mengharapkan pahala darinya, mereka akan mendapat pahala yang banyak diperolehi dari sedekah-sedekah itu, kebaikan yang melimpah. Berarti muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, termasuk perkataan yang baik ialah komen-komen kita dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat WhatsApp ke, dekat TikTok ke, apa juga perkataan yang baik ni dia dinilai sedekah. Bila orang share, orang tengok, orang baca, dapat lagi lah pahala kepada kita. Jadi itu adalah nilai sunnah, bercakap dengan percakapan yang baik. Janganlah je budak-budak muda ni kadang-kadang dia punya gaya cakap ni, dia main bro lah, keluar perkataan gila lah, bodoh lah dan sebagainya. Yang tu tak baik lah, tak termasuk dalam perkataan yang baik. Jadi oleh kerana kita ni, kalau nak hidupkan sunnah yang benar, maka bercakaplah dengan ucapan yang baik. Guru kami Ibnu Uthaymin rahimahullah berkata, kata-kata yang baik itu seperti engkau berkata, bagaimana kamu, bagaimana khabarmu, bagaimana saudaramu, bagaimana keluargamu, atau yang seperti itu. Kerana ini termasuk kata-kata baik yang membuatkan saudaramu merasa senang. Setiap kata-kata yang baik bernilai sedekah untukmu di sisi Allah, menjadi pahala dan ganjaran. Okey. Jadi Ibnu Uthaymin dia kata apa? Kata-kata yang baik tak semestinya zikir baca Quran. Kita tegur orang. Assalamualaikum saudara, apa khabar hari ni saudara? Dia pun dengar, oh ya saya baik. Itu juga dinilai pahala dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong, makcik apa khabar, sihat ke hari ni makcik? Makcik berat tu saya tolong. Tolong tu dapat pahala lain. Tanya khabar dengan cara yang baik tu pun dikira dah amalan yang baik. Jadi kalau kita tanya bagaimana khabarmu, bagaimana khabar saudaramu, bagaimana khabar keluarga, isteri dan anak-anak kamu, itu kalau benar, ya, dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi jangan segan untuk bertanya khabar. Apatah lagi pada perkataan-perkataan yang lain. Okay? Kerana ini
termasuk kata-kata baik yang membuat saudaramu merasa senang. Setiap kata-kata yang baik bernilai sedekah untukmu di sisi Allah, menjadi pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. So pada ni kalau ada nak buat amal sunnah, perkataan kita, saya dengan siapa dah dia bagi tahu. Dia kata sebelum ni dia belum masuk Islam, dia cakap je apa yang dia nak cakap. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia mula berfikir apa yang dia nak cakap, dia fikir dulu. Pasal apa? Dalam Islam ni, dia kena cakap perkataan yang baik saja. Jangan cakap perkataan yang buruk. Robert Davila tak silap saya. Dia kata dulu dia ni memang nakal ke apa semua. Tapi bila dia dah masuk Islam, dia perhatikan dulu apa yang dia nak cakap. Sebab apa? Sebab percakapan yang baik itu mendatangkan pahala, dan perkataan yang buruk pula mendatangkan dosa. Baik, sunnah yang seterusnya, yang ke-13. Disunnahkan berzikir kepada Allah dalam majlis. Disunatkan berzikir kepada Allah dalam majlis. Majlis maksudnya macam majlis zikir ke, kena buat majlis zikir ke, tak? Majlis apa-apa perkumpulan kita dengan manusia, duk sembang kedai kopi ke, duk sembang pak makan ke, duk sembang dekat masjid ke, itu kita panggil majlis, tempat duduk-duduk kita. Sambil-sambil dia duduk, disembangkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita kata sengaja kita buat satu majlis, kita isytiharkan dia sebagai majlis zikir. Selain daripada yang isytihar tu, tak apalah kita tak zikir pun, tak boleh. Maknanya setiap waktu kita dengan orang ni, andai saja ada perkumpulan dan ada hubungan antara manusia ni duduk bersama, duduk bergabung dan sebagainya, maka disunnahkan bagi mereka berzikir. Apatah lagi majlis ilmu. Majlis ilmu termasuk majlis zikir, kerana dia bukan zikir duk hu tu. Majlis ilmu ni dia berzikir mengingati Allah dengan syariat yang Allah Taala wahyukan. Macam kita dah baca lah, Allah Subhanahu wa taala suruh begini. Jadi disunnahkan dalam setiap majlis kita berzikir kepada Allah. Hadis-hadis tentang keutamaan majlis zikir dan anjuran kepadanya sangat banyak. Di antaranya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang berkeliling mencari ahli zikir. Mulianya orang yang sibuk berzikir kepada Allah ni, iaitulah Allah mengirimkan kepada mereka malaikat, di mana Allah ni dia ada satu malaikat yang khusus, kerja dia mengelilingi bumi mencari ahli zikir. Di situ tengok mana ada orang yang sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mendapati satu kaum sedang berzikir kepada Allah, malaikat ni pun lalu, dia jumpa satu kumpulan yang sedang berzikir kepada Allah, duduk dalam majlis ilmu, duduk baca Quran dan sebagainya. Okey, yang sebagaimana yang Nabi ajarlah. Kalau dia duduk kumpulan, dia duduk lompat-lompat, duduk menonggek, joget-joget, itu tak jadi. Ni dia kata Allah ni dia ada malaikat dia ni mengunjungi orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah. Mereka saling memanggil. Bila malaikat dah jumpa, dia panggil sahabat-sahabat dia yang malaikat lain. Dia kata, kemarilah kepada apa yang kalian sukai. Malaikat tu kata kepada kawan-kawan dia, jom mari sini, kepada apa yang engkau sukai. Itu malaikat-malaikat yang lain, dia suka duduk dalam majlis ilmu. Baginda bersabda, mereka pun mengelilingi kaum tersebut. Dia duduk dekat kaum tersebut dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Yang mana keadaannya wallahu alam. Tuhan mereka pun bertanya kepada mereka, dan dia lebih mengetahui dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tanya, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Malaikat menjawab, mereka mensucikanmu bertasbih,
Mereka membesarkanmu, bertakbir. Mereka memujimu, tahmid. Dan mereka mengagungkan kamu dengan tamjid. Okey. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatku? Malaikat jawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat engkau. Allah berfirman, bagaimana jika mereka melihatku? Kalau mereka nampak lagilah, kata malaikat, andai mereka melihatmu, mereka akan lebih tekun lagi ibadat. Hak setara tu pun dia buat ibadat dah. Kalau nampak sungguh, nescaya akan lebih tekun lagi mereka buat ibadat. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi, bagaimana jika andai mereka melihatmu? Allah berfirman, apa yang mereka pinta dariku? Mereka berjawab, mereka meminta kepadamu syurga. Apakah pernah mereka melihatnya? Allah Ta'ala tanya. Mereka kata tak pernah, mereka tak pernah melihat. Lalu Allah kata, bagaimana jika mereka melihatnya? Berkatalah malaikat, jika mereka melihatnya, tentu mereka akan lebih bersemangat lagi untuk mendapatkannya dan lebih besar lagi keinginannya. Ni Allah Ta'ala bangga dengan orang-orang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun mereka yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala syurga, minta kepada Allah rasa rahmat, kepada Allah rasa rahmat. Jadi Allah Ta'ala kata tu tara dia tak nampak Allah. Kalau dia nampak Allah lah, lagilah kuat dia. Andai mereka melihatmu, mereka akan lebih tekun lagi beribadah, lebih mengagungkan dan memujimu, lebih banyak lagi mensucikanmu. Allah berfirman, apa yang mereka minta dariku? Allah Ta'ala tanya, mereka jawab syurga. Pernah dah tengok syurga? Tak pernah juga tengok syurga. Kalaulah dia nampak syurga lagu mana, nescaya mereka akan lagi bersemangat minta. Allah berfirman lagi, apakah mereka, dari apa mereka berlindung? Lalu dijawab, mereka berlindung dari azab api neraka. Allah Ta'ala kata, mereka pernah tak lihat api neraka sehingga berlindung daripadanya? Mereka jawab, tidak demi Allah, mereka tidak pernah melihat Allah. Allah berfirman, bagaimana andai mereka pernah melihatnya? Mereka menjawab, tentu akan lebih berupaya lagi lari darinya dan lebih takut lagi kepadanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, aku bersaksi di hadapan kalian bahawa aku telah mengampuni mereka. Aku telah mengampuni mereka. Salah satu malaikat berkata tentang mereka, si fulan bukan bahagian dari mereka ini. Dia hanya datang untuk suatu kumpulan yang menjadi bahagian dari mereka, tidak akan sengsara. Yang menjadi sebahagian dari mereka tidak akan sengsara. Dalam sunnah juga disebutkan dalil yang menunjukkan celaan kepada majlis-majlis yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Jadi kita ni bab sunnah yang ke-10 dah kita baca tadi. Yang ke-11 bahawa mana poin dia tadi? Disunatkan kita berzikir kepada Allah. Sehingga dalam hadis Allah Ta'ala menyatakan gambaran orang yang sibuk berzikir kepada Allah, orang yang sibuk berzikir kepada Allah dalam keadaan dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia minta berlindung dengan Allah juga daripada azab neraka, sedang dia tak pernah tengok neraka. Kalaulah dia tengok, nescaya dia akan berlindung dengannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, aku bersaksi di hadapan kalian bahawa aku telah mengampuni dosa mereka.
Salah satu malaikat berkata tentang mereka, si fulan bukan bahagian dari mereka, dia hanya datang untuk suatu keperluan. Allah berfirman, mereka semua adalah satu kumpulan yang menjadi bahagian dari mereka tidak akan sengsara. Mereka semua satu kumpulan yang menjadi bahagian dari mereka tidak akan sengsara. Apa maksud dia ni tuan-tuan? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, sekalipun dia tidak duduk, boleh duduk orang panggil penuh, kalau dia datang kepada satu keperluan, dia singgah dan sebagainya, dengan majlis ilmu itu pun sudah cukup untuk dia mendapatkan pahala daripadanya. Baik. Dalam sunnah juga disebutkan dalil yang menunjukkan celaan kepada majlis-majlis yang tidak disebut nama Allah pula. Sebaliknya, kita sunat dalam majlis kita ni biar ada lah sebut nama Allah. Duk sembang-sembang, baca juga ayat Quran sepatah. Duk sembang-sembang, sebut juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita jadikan orang panggil apa? Majlis kita tu terisi dengan zikir. Walaupun bukan majlis besar-besar, kecil-kecil, buah-buah cerita tentang agama kita, tentang syurga, tentang neraka, tentang solat dan sebagainya, maka kita tengah-tengah tu malaikat akan datang memayungi. Ini sunnah. Dan tidak juga malaikat suka pada majlis-majlis yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, tidaklah satu kaum bangkit dari satu majlis, mereka tidak berzikir kepada Allah padanya, melainkan mereka bangun dari sesuatu yang seperti bangkai keldai, dan bagi mereka tidak ketidaknyamanan. Siapa yang duduk dalam majlis zikir, tiba-tiba dia tidak berzikir, macam mana tu? Dia bangkit daripada satu majlis, orang duduk berzikir, dia tinggalkan majlis tersebut. Melainkan mereka bangun tidak dari sesuatu yang mereka seperti melainkan mereka bangun dari sesuatu yang seperti bangkai keldai, dan bagi mereka ketidaknyamanan. Allahu akbar. Jaga. Sunnah yang ke-14, disunnahkan untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah, yang kita panggil kafaratul majlis. Ini memang ada termasuk sunnah ni, di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, barang siapa yang duduk di satu majlis, lalu padanya dia banyak mengatakan kesalahan, lalu sebelum dia bangkit dari majlis tersebut, dia mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksud dia, maha suci engkau ya Allah dan pujian untukmu, aku bersaksi bahawa tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau, dan aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Jadi sunnah untuk kita bertaubat dengan kepada Allah selepas daripada majlis berbual bicara, sembang-sembang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada dia keampunan andai sebelum daripada dia balik dia baca dulu tasbih kafarah atau kafaratul majlis, maka ia akan diampuni dari kesalahan-kesalahan di majlis tersebut. Kalau dia baca gitu, tiba-tiba dia salah cakap dan sebagainya, Allah ampunkan dosa-dosa dia. Di antara yang dilarang dalam bab ini ialah mengucapkan salam terlebih dahulu kepada ahli kitab. Tadi kita cerita bab bagi salam, betul? Tapi antara yang adab juga ialah bukan kita yang bagi salam dulu kepada ahli kitab. Sebaliknya mereka yang dahulukan kepada kita. Kalau mereka ucapan yang baik, kita kata wa'alaikum. Kalau dia kata ucapan yang buruk pun, kita kata wa'alaikum. Macam mana tu? Jadi antara yang dilarang dalam bab ni, berjumpa dengan orang, boleh bagi salam dengan syarat dia ni orang Islam. Kalau dia tidak orang Islam, kita lalu je, kata dia bagi salam kat kita, kita jawab. Kalau dia tak bagi salam kepada kita, tak apalah. Tak payah jawab apa-apalah. Maksud dia tu bukan bagi salam kat kita.
Cuma ada larangan, kita kata okey, larangan lah, terdapat perkara yang dilarang dalam bab ni. Kalau jumpa dengan ahli kitab, jangan kita bagi dulu salam, biar dia bagi. Sebab kalau dia bagi hak baik, kita jawab baik. Kalau dia bagi hak buruk, macam mana nak bagi dia baik buruk tu? Kita berjawab waalaikum, baik, waalaikum, buruk. Tak, dia tak kata gitu. Dia akan jawab, dia akan bagi assalamualaikum, maknanya dia doa kebaikan. Orang Yahudi dia bagi salam kepada Nabi, dia kata assalamualaikum, matilah ke atas kamu. Jadi Nabi SAW bila jawab dengan orang kafir tu, dia akan kata waalaikum. Berarti kalau orang ni doa kebaikan kepada dia, kebaikan jugalah yang dia dapat. Okay. Tapi kalau dia mengucapkan keburukan seperti assalamualaikum, maka kita jawab waalaikum juga. Sama seperti yang kamu minta, aku minta juga kat kamu. Itu larangan lah. Yang kedua, dalam bab walaupun kita berjumpa tak ikut waktu ni, sorry, jangan berjabat tangan dengan wanita bukan mahram, bukan suami, bukan mahram. Wanita asing lah, tak boleh, dilarang. Berdua-duaan khalwat dengan wanita tersebut, tak boleh juga. Pengunjung tidak menjadi imam salat bagi tuan rumah kecuali dengan izinnya. Termasuk sunnah juga. Okay. Seorang yang menjadi tetamu, dia masuk dalam rumah orang, dia nak jadi imam, tak boleh, melainkan dengan izin tuan rumah. Lepas tu kalau kita jadi imam di surau pun, kalau orang tolak jadi imam, kita tanya kiri kanan, imam ada? Tengok, kalau imam kata naik, silakan ustaz, okey naik. Kalau imam kata tak naik, maka kita turun. Pasal apa? Dia dilantik, ya, dan dia menjadi hak baginya. Termasuk sunnah ialah kita tetamu ni tidak menjadi imam solat bagi tuan rumah kecuali dengan izin dia. Kemudian termasuk sunnah membangunkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian duduk di sana. Jadi kita ni mayang di tempat orang-orang, jangan kita jadi imam. Gaduh kita, tak, itu tak, bukan sunnah. Sunnah ni kalau kita nak semayang, tak, orang nak lantik jadi kita imam, okey. Tapi kalau dia tak lantik, maka biarlah. Bahkan lebih utama dalam imam di situ adalah penghuni di situ. Penghuni dia tuan rumah lah. Kalau tuan rumah masjid, imam. Kalau tuan rumah dia, rumah dia lah, dialah yang berhak jadi imam. Kalau di surau, ketua dia lah, hak tu yang paling berhak. Kalau kita daripada luar sahabat tiba-tiba nak masuk, kita nak jadi imam tanpa izin dia, maka itu bukan sunnah. Sunnah ni kita tidak mendahului ataupun tidak merampas lah jawatan imam solat tu. Ramai kita ni ada ke berampas jawatan imam solat? Balah ada juga, ada. Ya. Dilarang juga membangunkan seseorang dari tempat duduknya kecuali kemudian duduk di sana. Macam mana tu? Kita duduk dalam majlis, ada orang duduk, kita pun suruh dia bangun untuk kita duduk tempat dia. Maka itu bukanlah satu sunnah, bukan satu adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Okay. Jadi jangan suruh orang. Kita kalau ada ruang kita salat, kalau tak ada ruang kita pergi cari tempat lain. Jangan kita suruh orang tu bangun kemudian kita masuk sembahyang situ. Ada majlis ilmu tu, tak boleh. Yang seterusnya, memisahkan dua orang di majlis tanpa izin keduanya. Dua orang berbisik-bisik di hadapan orang ketiga. Itu antara adab dia juga. Tak boleh memisahkan dua orang dalam satu majlis melainkan dengan izin keduanya. Okey. Dua orang berbisik-bisik di hadapan orang ketiga, tak boleh juga. Sunnah tak boleh juga. Kalau kita jumpa tiga orang, jangan kita cakap bahasa dua orang yang faham. Orang Arab kadang-kadang saya kawan-kawan orang Arab biasa saya pergi jumpa dengan dia cakap Arab. Tapi kalau dia ada seorang lagi, orang yang ketiga, dia akan cakap bahasa Inggeris. Walaupun dia pelak bahasa Inggeris, saya pun pelak bahasa Inggeris. Tapi kerana apa? Sebab dia tahu sunnahnya bila kita bertiga, jangan sembang kita dua je. Sampai orang sebelah tu tak tahu apa dia cakap apa pun, aku tak tahu bela. Cakap bisik-bisik, dia pun jadi rimah. Ya ke ni. Jadi sebab tu antara sunnah bila kita bertiga, cakap bahasa yang difahami oleh ketiga-tiga. Jangan pula cakap dua je, takut-takut dia pakak nak belajar.
Tak boleh lah. Mendengarkan perbicaraan sekelompok orang sedang mereka tidak suka dengan itu, tak termasuk sunnah. Kalau orang tak suka kita dengar, tak payah. Jangan pergi sibuk-sibuk nak tadah telinga. Sebab apa? Itu termasuk sunnah. Itu kita tidak melanggar apa yang ditetapkan. Okay. Kalau orang tak sukalah, jangan pergilah. Okay. Kerana dalam perkataan orang-orang itu terkadang ada kedustaan, menakut-nakuti seorang Muslim, sombong dalam berjalan, mencari-cari kesalahan orang Muslim, mengeluarkan keburukan dari lisan, seperti berdusta, menjaga atau membuat orang lain tertawa dengan kedustaan. Tak boleh juga. Wak lawak, cerita nipu, semata-mata orang nak ketawa, itu bukan sunnah. Okay. Membuat orang tertawa dengan kedustaan, mengunci ghibah pun tak boleh juga. Mengadu domba, melaknat, mencela, berkata-kata jorok, tak baik. Berdebat dengan tercela, bertengkar, bersumpah dengan nama selain Allah. Banyak bersumpah dengan nama Allah, khususnya dalam jual beli, berbangga-bangga dan mencela dalam nasab, merendah-rendahkan orang lain, menjelek-jelekkan kaum muslimin, yakni memburuk-burukkan kaum muslimin, dan keburukan lisan lainnya. Begitu pula hasad, buruk sangka, dengki dan yang lainnya merupakan keburukan hati. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itu sunnah-sunnah yang tak ada waktu. Bila saja kita bertemu, bila saja kita berjumpa, kita lakukan 4 perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang diajar oleh Nabi, dan kita mengelakkan diri daripada melakukan apa yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak berwaktu ni. Yang penting kita kena jaga diri kita lah. Kita kena jaga diri kita. Kita kena usaha agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan sunnah. Menjaga kita dengan sunnah. Dan mengelakkan diri daripada ada sunnah, dipanggil sunnah kita, benda yang Nabi tak buat, Nabi larang kita buat, maka kita patuh, itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah dalam perkara-perkara yang Nabi larang kita. Nabi buat pun sunnah, Nabi larang pun dia akan jadi sunnah kepada kita. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sunnah-sunnah yang tidak berwaktu. Yang kita baca sunnah-sunnah dalam tidak berwaktu. Baik, sebelum daripada tu saya ingat seperti setakat ni lah, apa yang kita baca ni. Cumanya saya nak tegaskan sekali lagi, apabila kita kata tentang sunnah Nabi ni, semalam saya dengar, pagi tadi pun saya sebut dalam siri kuliah, ada orang bila kita cerita tentang sunnah, tentang hadis Nabi, dia seolah-olah merasakan kita dengan sunnah ni jauh, sebab kita tak mampu nak adapt, nak ambil istinbat sendiri daripada hadis tu macam mana. Dia seolah-olah benda ni terlalu complicated. Padahal dalam agama ni simple. Ada sahabat-sahabat Badui baca pun tak boleh, tapi dia tahu apa yang Nabi SAW buat. Lalu dia mencontohi apa perbuatan Nabi, dan insya-Allah dia diberikan pahala padanya. Jadi perkara-perkara sunnah ni jangan kita macam terlalu complicated sehingga ada orang yang menghalang manusia lain daripada mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia pula kata pula kita ni bukan orang alim sangat, jadi kita tak boleh guna kefahaman kita sendiri, kena kefahaman ulama. Kita terima kalau ulama tu adalah seperti sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi kalau orang tu ulama tu lebih kurang kita je, kemudian sembang pula banyak, kencang dia tu, sandaran Quran dengan hadis pun tak ada, tiba-tiba nak ajak kita, Allah, kita rasa itu tak payahlah. Kita nak beramal dengan sunnah, bukan kita nak banding siapa betul siapa salah, tak. Al-haqqu min rabbik. Pagi tadi kita juga sebut, kita ni misi kita adalah mencari kebenaran. Kita ikut sunnah ni kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bukan kita nak kata sebab aku betul kamu salah, tak. Sebab Nabi ajar kita buat. Dan insya-Allah bila kita buat apa yang Nabi SAW ajar, kita dapat pahala. Dan saya nak sebut benda pun kadang-kadang sunnah yang kita tegaskan pun bukan terlalu complicated pun. Sunnah-sunnah yang jelas, simple. Doa sebelum makan, doa selepas daripada makan. Benda-benda simple macam tu, kalau boleh kita mampu, kita hiduplah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa kita berhenti setakat itulah. Oleh kerana perbincangan kita dalam bab sunnah-sunnah berpakaian ni ada agak panjang dia punya perbahasan dia, tapi maknanya kita selesai satu bab. InsyaAllah ada rezeki nanti kita bertemu pada kelas kita yang akan datang lah. Okay. Kelas kita yang akan datang di mana kita akan sambung pada sunnah-sunnah dalam berpakaian dan juga berhias. Ingat, dalam berhias, InsyaAllah. CD ke apa? 22. Baik, saya rasa kita tangguh setakat dululah. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik, yang lemah, kekurangan saya tu adalah kerana sifat kita yang lemah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita dan Allah memberikan ganjaran sebaiknya kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.